Fakta Penciptaan. Seseorang yang menjelajah alam semesta yang didiaminya akan menemui 250 bilion galaksi. Setiap satu daripadanya mengandungi 300 bilion bintang. Setiap satu daripada sistem yang mengagumkan ini beroperasi mengikut hukum hakam dan keteraturan yang tertentu. Terdapat plan, reka bentuk dan keseimbangan di setiap pelusuk alam semesta. Bumi terletak di satu bahagian kecil alam semesta yang luas ini, dan di sana juga terdapat sistem yang dicipta dengan cukup sempurna yang menampilkan keseimbangan yang cukup kompleks dan halus. Berbeza dengan jasad cakrawala yang lain, atmosfera serta permukaannya sesuai untuk hidupan. Air yang meliputi sebahagian besar permukaan bumi ialah salah satu daripada elemen asas hidupan. Perbezaan suhu, ciri-ciri orbit dan permukaan bumi menunjukkan bahawa planet ini telah dicipta khas untuk hidupan. Bumi kita yang unik ini ialah tempat tinggal hidupan yang amat kompleks dan komprehensif. Berjuta-juta spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan tinggal di bumi dalam suasana yang cukup harmoni. Suasana harmoni ini dicipta dengan begitu sempurna sehingga ia berupaya meneruskan hidup kecuali kalau diganggu oleh manusia secara sengaja. Namun, bagaimanakah sistem dan hidupan ini bermula? Apabila hidupan di bumi diselidiki, suatu reka bentuk yang nyata dapat dilihat. Setiap hidupan dilengkapi dengan sistem yang amat kompleks yang membolehkan ia memainkan peranannya secara keseluruhan dengan sebaik mungkin. Oleh kerana hidupan telah dirancang, direka bentuk dan disusun, ia seharusnya mempunyai pencipta. Dan pencipta tersebut telah memperkenalkan dirinya kepada manusia sejak azali lagi. Dialah Allah, Tuhan yang satu, yang menciptakan langit dan bumi daripada kekosongan dan yang merancang segala-galanya. Teori evolusi yang giat diperjuangkan dalam abad ke-19 menafikan hakikat penciptaan. Teori ini mendakwa bahawa spesies di bumi tidak dicipta Tuhan, malah ia wujud akibat proses yang semata-mata secara kebetulan sahaja. Pengasas teori ini ialah ahli alamiah amatur yang bernama Charles Darwin. Darwin telah memperluaskan teorinya di dalam bukunya The Origin of Species yang telah diterbitkan pada 1859. Buku Darwin telah memperolehi kejayaan serta-merta, namun kemasyhurannya adalah disebabkan implikasi ideologi buku tersebut dan bukan hasil saintifiknya. Idea-idea Darwin menyokong falsafah materialistik yang menyangkal kewujudan Tuhan. Pengasas materialisme dialektik Karl Marx telah mendedikasikan bukunya Das Kapital kepada Darwin dan di atas kulitnya beliau telah menulis,
kepada Charles Darwin daripada seorang peminat setia. Teori Darwin telah mendakwa bahawa semua spesies berasal dari satu keturunan, kesan daripada beberapa perubahan kecil yang mengambil masa bertahun-tahun lamanya. Darwin gagal mengemukakan sebarang bukti yang kukuh terhadap dakwaannya. Beliau sememangnya sedar akan fakta-fakta yang menyanggal teorinya sendiri. Beliau mengakui beberapa perkara di dalam bukunya di dalam babak yang berjudul Difficulties on Theory. Darwin berharap yang kesukaran-kesukaran tersebut dapat diatasi melalui penemuan-penemuan saintifik yang baru. Namun kemajuan dalam sains hanya akan menafikan dakwaan Darwin satu persatu. Darwin telah mencadangkan bahawa semua spesies berevolusi dari satu keturunan dengan jayanya. Tetapi bagaimanakah makhluk yang pertama telah muncul? Darwin langsung tidak menjawab soalan ini di dalam bukunya. Malah beliau tidak sedar bahawa isu ini menyebabkan kegagalan teorinya. Menurut teori yang dipanggil generasi spontan, yang terkenal sejak zaman pertengahan, menjadi kepercayaan yang hidupan muncul dari benda bukan hidup dengan mudah. Ramai yang mempercayai bahawa katak muncul dengan spontan dari tanah liat dan serangga dari saki-baki makanan, dan beberapa penyelidikan telah dijalankan untuk membuktikan teori ini. Segenggam gandum telah ditinggalkan di atas kain buruk untuk melihat kemunculan tikus darinya. Berengga di atas daging telah dijadikan bahan bukti untuk menunjukkan bahawa hidupan wujud dari benda bukan hidup. Kemudian barulah orang ramai faham bahawa berengga tersebut tidak terbentuk secara spontan, tetapi ia muncul dari lava mikroskop yang dikeluarkan lalat yang hinggap di atas daging tersebut. Telah menjadi kebiasaan pada zaman Darwin untuk mempercayai bahawa mikrob boleh muncul dengan mudah sekali dari benda bukan hidup. 5 tahun selepas pencetakan The Origins of Species, ahli biologi Perancis terkemuka, Louis Pasteur, telah menafikan kepercayaan karut yang menjadi asas teori evolusi. Pasteur, selepas membuat kajian dan selidikan yang mendalam, telah mencapai konklusi yang penting ini. Bolehkah jizim mengurus dirinya sendiri? Tidak. Sehingga kini, belum ada lagi keadaan yang dapat mengesahkan bahawa makhluk mikroskop wujud di dunia ini tanpa ibu bapa yang seiras dengannya. Ahli evolusi pertama yang mengkaji isu asal-usul hidupan pada abad ke-20 ialah seorang ahli biologi Rusia yang bernama Alexander Oparin. Tujuan beliau ialah untuk menerangkan tentang kemunculan sel hidup yang pertama yang dikatakan asal-usul semua makhluk hidup dalam teori evolusi. Dalam tahun 1930-an, Oparin telah merumuskan beberapa teori untuk menunjukkan kemunculan sel hidup yang pertama dari benda bukan hidup secara kebetulan. Namun usahanya berakhir dengan kegagalan dan Oparin sendiri terpaksa mengakui. Malang sekali, asal-usul sel masih menjadi persoalan dan ia benar-benar mengeruhkan teori evolusi. Ahli evolusi yang mengikuti Oparin telah menjalankan penyelidikan untuk mencari suatu penjelasan evolusi terhadap asal-usul hidupan. Penyelidikan yang terkenal telah dikendali oleh seorang ahli sains Amerika, Stanley Miller, pada 1953. Miller telah memperolehi beberapa molekul organik yang mudah dengan mencetuskan reaksi di antara pelbagai gas yang mana menurut beliau wujud dalam atmosfera bumi yang primitif. Pada ketika itu, uji kaji ini telah dianggap sebagai bukti saintifik bagi teori evolusi. Tanggapan tersebut didapati salah sama sekali. Kemudiannya, penemuan-penemuan telah menunjukkan bahawa gas yang digunakan dalam eksperimen amatlah berbeza daripada gas yang sedia ada dalam atmosfera di awal zaman. Miller sendiri akhirnya telah mengakui ketidaksahan eksperimennya.
Setiap usaha penyokong teori evolusi untuk menerangkan asal-usul hidupan yang diambil dalam abad ke-20 telah berakhir dengan kegagalan. Jeffrey Bada, seorang profesor geokimia dan seorang penyokong teori evolusi, telah mengakui fakta ini di dalam Isu Bumi yang bertarikh Februari 1998, iaitu salah satu daripada kesusastraan evolusi berkala yang terkemuka. Kini, sambil kita meninggalkan abad ke-20, kita masih dihadapkan dengan masalah yang belum diselesai yang menghadapi kita di permulaan abad ke-20. Bagaimanakah hidupan bermula di bumi? Kebuntuan paling besar yang dihadapi evolusi ialah struktur sel hidup yang amat kompleks. Tiap-tiap hidupan di dunia terdiri dari sel yang berukuran 1 milimeter. Ada juga hidupan yang terdiri daripada sel tunggal, namun organisma sel tunggal ini amat kompleks dalam komposisi masing-masing. Ia mempunyai fungsi yang rumit untuk terus hidup dan motor kecil untuk bergerak. Pada zaman Darwin, struktur kompleks sel ini tidak diketahui umum. Disebabkan penggunaan mikroskop primitif ketika itu, sel dilihat sebagai tidak mengambil sebarang rupa bentuk. Namun, mikroskop elektron berkuasa tinggi yang direka di pertengahan abad ke-20 telah menunjukkan betapa kompleks dan teraturnya sel hidup. Ia mempunyai kekompleksan serta organisasi yang tidak mungkin kebetulan sahaja. Satu sel hidup terdiri daripada ribuan bahagian kecil yang berfungsi dalam keadaan yang harmoni. Sebagai perbandingan, bahagian-bahagian sel umpama stesen jana kuasa, kilang berteknologi tinggi, bank data yang kompleks, sistem penyimpanan yang besar, kilang penapisan yang canggih dan sel membran yang aktif yang berfungsi mengawal apa sahaja yang keluar masuk sel. Supaya sel terus hidup, kesemua organ ini haruslah wujud dengan serentak. Adalah mustahil sekiranya sistem yang begitu rumit dan kompleks muncul secara kebetulan. Makmal paling canggih pada zaman ini juga tidak mampu menghasilkan sel hidup dari benda bukan hidup. Hal ini sememangnya mustahil dan usaha untuk menghasilkan sel hidup dari benda bukan hidup telah dihentikan. Namun, teori evolusi mendakwa bahawa sistem ini yang gagal dihasilkan semula oleh kebijaksanaan, ilmu serta teknologi manusia telah wujud secara kebetulan. Sir Fred Hoyle, seorang ahli matematik dan astronomi Inggeris yang terkenal, telah menerangkan betapa mustahilnya sistem ini dengan memberi contoh berikut. Kemungkinan hidupan yang kompleks telah muncul secara kebetulan bolehlah disamakan dengan angin puting beliung membawa bahan-bahan dari sebuah kawasan besi buruk dan menjadikannya sebuah Boeing 747. Biokimia moden telah memperlihatkan reka bentuk molekul DNA yang kompleks yang tidak terbayang oleh manusia. Struktur molekul DNA telah ditemui dua orang ahli sains, James Watson dan Francis Crick, dalam 1955. Penemuan mereka telah menunjukkan bahawa hidupan adalah jauh lebih kompleks daripada apa yang dibayangkan sebelum ini. Francis Crick, yang ternyata seorang ahli evolusi, telah menerima hadiah Nobel berikutan penemuan ini, telah mengakui bahawa struktur DNA tidak mungkin wujud secara kebetulan.
DNA ialah molekul gergasi yang wujud di dalam nukleus sel. Setiap butiran tentang keadaan fizikal dan fisiologi hidupan dikodkan di dalam kembar helix ini. Semua maklumat tentang tubuh kita, termasuklah warna mata sehinggalah struktur organ dalaman kita, serta bentuk dan fungsi kesemua sel kita, dirancang di dalam bahagian yang dipanggil gene di dalam DNA. Kod DNA terdiri daripada urutan 4 dasar yang berlainan. Sekiranya kita menganggap setiap satu daripada dasar ini sebagai huruf, DNA boleh disamakan dengan bank data yang terdiri daripada abjad 4 huruf. Semua maklumat tentang hidupan disimpan di dalam bank data ini. Sekiranya kita cuba menulis maklumat yang terkandung di dalam DNA, ia akan memenuhi lebih kurang 1 juta muka surat. Ini sama seperti sebuah ensiklopedia yang 40 kali lebih besar daripada Encyclopedia Britannica, yang merupakan salah satu daripada sumber maklumat terbitan manusia yang paling hebat. Namun maklumat yang cukup hebat ini disimpan di dalam nukleus sel yang kecil ini, yang berukuran lebih kurang 1000 mm. Menurut pengiraan, rangkaian DNA yang sekecil sudu mampu menyimpan kesemua maklumat yang terkandung di dalam segala macam buku yang pernah ditulis. Struktur yang sungguh mengagumkan itu sudah pasti tidak terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi yang melihat kemunculan hidupan secara kebetulan dan melalui kejadian-kejadian yang berlaku secara sembarangan, gagal menerangkan tentang betapa kompleksnya DNA yang amat menakjubkan itu. Telah dibuktikan bahawa DNA, sel dan semua hidupan adalah hasil penciptaan yang cukup menakjubkan dan sempurna, dan oleh kerana penciptaan tersebut benar-benar wujud, sudah tentulah adanya pencipta yang mempunyai kekuasaan, pengetahuan dan kebijaksanaan yang abadi. Apabila kita memerhatikan hidupan di persekitaran, kita akan mengetahui betapa besarnya kuasa Maha Pencipta. Setiap satu daripada berjuta-juta hidupan dan spesies di persekitaran melambangkan kesenian, dan seperti lain-lain bentuk kesenian, ia memperkenalkan kepada kita penciptanya, yang menciptakannya, dan dialah Allah, Tuhan langit dan bumi dan segala-galanya.
Senario evolusi bahawa hidupan dihasilkan dari benda bukan hidup secara kebetulan telah dibuktikan salah oleh sains pada hari ini. Lagipun pada lumrahnya tidak ada mekanisme yang dapat mengendalikan proses yang dinamakan evolusi. Tidak ada mekanisme semula jadi yang boleh mengubah sel tunggal menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks dan seterusnya menjadi asal-usul berjuta-juta spesies yang berlainan. Darwin menyarankan konsep tunggal sebagai mekanisme evolusi, pemilihan semula jadi. Judul bukunya jelas menunjukkan kepentingan yang diberikannya kepada mekanisme ini, The Origin of Species by Means of Natural Selection. Pemilihan semula jadi adalah berdasarkan pendapat bahawa individu-individu yang gagah yang dapat menyesuaikan diri dengan habitat masing-masing dengan baik akan terus hidup. Contohnya, di kalangan sekawan rusa, hanya rusa yang pantas berlari akan dapat mengelakkan diri dari dibaham pemangsa. Akhirnya, kawanan rusa tersebut akan terdiri daripada rusa yang kuat dan pantas kerana yang lemah dan lembap habis dibaham pemangsa. Namun, mekanisme ini tidak menyebabkan rusa berevolusi dan ia tidak pula mengubahkannya ke spesies lain, contohnya kuda. Pemilihan semula jadi hanya akan menghapuskan individu yang lemah, yang kehilangan upaya dan yang sakit dan menjamin penerusan hidup serta kesihatan spesies tertentu. Ia tidak mempunyai keupayaan evolusi. Darwin juga sedar akan masalah ini. Sebab itulah beliau telah mengakui di dalam The Origin of Species bahawa pemilihan semula jadi hanya dengan kemunculan ciri-ciri yang sesuai secara kebetulan. Mengenai kemunculan ciri yang sesuai, Darwin sangat terpengaruh oleh salah seorang ahli biologi Perancis yang sezaman dengannya, Lamarck. Lamarck berpendapat bahawa hidupan menurunkan ciri masing-masing kepada generasi yang akan datang. Pada pandangan Lamarck, zirafah berevolusi daripada makhluk yang menyerupai rusa. Lehernya memanjang dari satu generasi ke generasi yang lain. Lamarck juga percaya bahawa sekiranya tangan kepunyaan beberapa ahli sebuah keluarga dipotong untuk beberapa generasi yang akan datang, bayi yang bakal dilahirkan tidak akan mempunyai tangan. Darwin yang ternyata dipengaruhi contoh-contoh ini seterusnya telah membuat dakwaan yang lebih berani. Di dalam The Origin of Species, beliau telah mendakwa bahawa ketika beberapa ekor beruang sedang memburu di lautan, ia telah berevolusi lalu menjadi ikan paus. Namun kedua-dua Lamarck dan Darwin telah tersilap. Idea mereka bercanggah dengan beberapa hukum asas biologi. Dalam zaman mereka, bidang genetik, mikrobiologi atau biokimia masih belum dikenali sebagai cabang-cabang sains. Hukum hakam pewarisan langsung tidak dikenali. Lamarck dan Darwin berpendapat bahawa ciri-ciri keturunan disalurkan ke darah. Disebabkan tahap sains yang primitif pada ketika itu, senario imajinasi teori evolusi dianggap tidak pelik. Tesis Darwin telah mempengaruhi golongan sains zamannya, namun Darwin masih bimbang. Di dalam babak Difficulties of Theory, beliau telah menulis, sekiranya dapat ditunjukkan bahawa organ kompleks wujud dan ia tidak mungkin terbentuk melalui pengubahsuaian yang banyak, berturut-turut maupun sedikit, maka teori saya tentu sekali telah gagal. Keresahan Darwin telah menjadi kenyataan tidak lama selepas kematiannya. Hukum hakam pewarisan yang ditemui seorang ahli botani Austria, Gregor Mendel, telah menyebabkan keruntuhan kenyataan Lamarck dan Darwin. Sains genetik yang mula berkembang sejak awal abad ke-20 telah membuktikan bahawa jin dan bukannya ciri-ciri fizikal yang diwarisi yang diturunkan ke generasi yang akan datang. Penemuan ini jelas menunjukkan bahawa senario yang menyarankan bahawa ciri-ciri tertentu telah diturunkan dari generasi ke generasi dan kemudiannya menjadi spesies hidup yang berlainan tidak dapat diterima. Dalam pengertian lain,
Tidak dapat variasi yang dapat diwarisi untuk mekanisme pemilihan semula jadi Darwin yang disarankan itu. Seterusnya, teori evolusi sebagaimana yang dimajukan Darwin telah hancur sama sekali pada awal abad ke-20. Kesemua usaha yang selanjutnya oleh ahli evolusi dalam abad ke-20 gagal mempertahankan teori tersebut dan sebaliknya terpaksa mengesahkan. Seorang ahli evolusi terkemuka, Colin Peterson, telah mengakui hal ini apabila beliau berkata, belum ada lagi orang yang menghasilkan satu spesies melalui mekanisme pemilihan. Apatah lagi yang hampir-hampir menghasilkannya, dan kebanyakan daripada perdebatan terbaru neo-Darwinisme adalah tertumpu kepada persoalan ini. Sains abad ke-20 telah menunjukkan bahawa terdapat sistem di dalam organ yang mempunyai perjalanan mekanisme yang cukup rumit dan halus di dalam hidupan. Sistem dan organ ini tidak akan berfungsi tanpa mana-mana komponen. Ciri-ciri ini yang dipanggil kekompleksan kehidupan yang tidak boleh dikurangkan membuktikan bahawa struktur ini telah muncul serentak dan terbentuk dengan sepenuhnya. Fakta ini sudah tentulah menghancurkan dakwaan ahli evolusi bahawa hidupan berevolusi secara berperingkat melalui pemilihan semula jadi, melalui perubahan kecil dalam tempoh masa yang lama. Apabila ternyata bahawa mekanisme pemilihan semula jadi yang disarankan Darwin tidak mempunyai kemampuan evolusi, ahli evolusi telah membuat perubahan utama di dalam teori tersebut. Mereka telah menambah mekanisme kedua yang dipanggil mutasi kepada konsep pemilihan semula jadi. Mutasi merupakan pemindahan atau gangguan yang berlaku di dalam DNA makhluk hidup. Kebanyakannya disebabkan kesan luaran seperti penyinaran atau reaksi kimia. Teori evolusi kini mendakwa bahawa hidupan berbeza di antara satu sama lain dan ia terbentuk akibat mutasi. Ini tidak benar, kerana mutasi akan memusnahkan maklumat di dalam DNA dan ia hanya akan mengancam hidupan. Setakat ini, masih belum dapat dikesan mutasi yang membawa kebaikan sama ada di persekitaran maupun di dalam makmal. Oleh kerana mutasi tidak menambahkan maklumat genetik yang baru, adalah mustahil untuk hidupan memperolehi organ baru melalui mutasi. Reptilia tidak mungkin memperolehi sayap dan makhluk tanpa mata tidak mungkin memperolehinya melalui mutasi. Telah berdekad lamanya, ahli evolusi mengaitkan hidupan yang berlainan jenis dengan kesan penyinaran dan kimia, dan dalam mereka berusaha untuk memperolehi mutasi yang sesuai, mereka dihampakan dengan kemunculan makhluk yang kehilangan upaya, serba kekurangan dan mandul. Banyak penyelidikan yang dijalankan ke atas lalat telah menunjukkan bahawa kesan mutasi tidak membawa kebaikan. Sebaliknya, ia memudaratkan dan membawa maut. Mutasi mengganggu kod DNA hidupan yang sempurna dan membentuknya menjadi makhluk yang ganjil. Disebabkan inilah, Profesor Richard Dawkins, iaitu salah seorang daripada penyokong teori evolusi zaman ini yang terkenal, teragak-agak apabila beliau diminta memberi contoh yang dapat menambah maklumat genetik. Profesor Dawkins, bolehkah anda beri satu contoh mutasi genetik atau proses evolusi yang berupaya menambah maklumat di dalam jin? Sememangnya terbukti bahawa hidupan mempunyai reka bentuk yang kompleks yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan.
Sebuah jam tangan mekanikal berfungsi bukan kerana pergerakan gigi roda secara kebetulan, tetapi kerana ianya diperbuat oleh seorang pembuat jam yang pintar. Begitu juga, hidupan merangkumi reka bentuk yang canggih yang membuktikan kewujudan Maha Pencipta yang menciptakannya dari kekosongan. Alam semesta merupakan hasil penciptaan yang sempurna. Kebijaksanaan, kekuasaan serta pengetahuan Maha Pencipta yang tidak terbatas jelas dapat dilihat di dalam setiap penciptaannya. Malah penciptaan manusia merupakan satu keajaiban yang memaparkan fakta yang cuba disingkirkan teori evolusi. Dalam abad ke-20, teori evolusi bukan sahaja telah disangkal biologi molekul tetapi juga paleontologi yang juga satu sains fosil. Fosil yang boleh membuktikan evolusi belum pernah digali dari tapak ekskavasi yang dikendalikan di setiap pelosok dunia. Fosil adalah sisa-sisa hidupan zaman dahulu. Struktur rangka kehidupan yang mana tubuhnya sentiasa dilindungi daripada kesan udara mampu bertahan. Sisa-sisa ini memberi maklumat kepada kita tentang sejarah kehidupan di bumi. Justru itu, rekod fosil sahajalah yang dapat memberi jawapan kepada persoalan tentang asal-usul hidupan. Teori evolusi mendakwa bahawa semua hidupan adalah dari satu keturunan. Menurut teori ini, kemunculan hidupan yang berlainan jenis ialah akibat variasi yang kecil dan berturut-turut untuk suatu jangka masa yang lama.
Teori tersebut menegaskan bahawa pada mulanya hidupan ekasel terbentuk dan setelah beratus juta tahun kemudian bertukar menjadi invertebrata marin dan ikan. Ikan ini kemudian kononnya telah timbul ke atas daratan dan bertukar menjadi reptilia. Dongeng ini jelas keterlaluan apabila ia mengatakan bahawa burung dan mamalia berevolusi daripada reptilia. Bagi membuktikan dakwaan ini, seharusnya terdapat spesies perantaraan yang menghubungkan satu spesies dengan yang lain. Sebagai contoh, sekiranya benar reptilia telah berevolusi menjadi burung, maka makhluk separa reptilia, separa burung, sepatutnya wujud suatu ketika dahulu, dan makhluk perantaraan ini sepatutnya mempunyai organ yang separa sempurna. Darwin telah menamakan makhluk yang dikatakan itu satu bentuk peralihan. Beliau tahu bahawa untuk menyokong teorinya, sisa-sisa bentuk perantaraan tersebut semestinya terdapat di dalam rekod fosil. Di dalam The Origin of Species, beliau telah menulis, "Sekiranya teori saya benar, variasi perantaraan yang tidak terbilang jumlahnya yang menghubungkan semua spesies dari kumpulan yang sama semestinya wujud. Oleh yang demikian, bukti kewujudannya dapat dilihat pada sisa-sisa fosil." Namun Darwin sedar bahawa rekod fosil tidak mengandungi satu pun bentuk perantaraan hipotesis ini. Kerana inilah, beliau telah membincangkan di dalam bukunya lalu mengemukakan satu persoalan. Sekiranya spesies berketurunan dari spesies lain melalui peningkatan yang halus, mengapa kita tidak perasan bentuk-bentuk perantaraan yang tidak terkira banyaknya? Namun sekiranya teori ini menunjukkan bahawa bentuk-bentuk perantaraan yang tidak terkira banyaknya, mengapakah kita tidak menjumpainya tertanam dengan banyaknya di dalam kerak bumi? Darwin yakin sekiranya rekod fosil diperiksa dengan lebih teliti, bentuk-bentuk perantaraan tersebut akan ditemui. Berikutan itu, ahli evolusi yang mempercayainya telah memeriksa lapisan geologi di seluruh dunia selama 140 tahun untuk mencari fosil yang hilang ini. Kesemua usaha ini berakhir dengan kegagalan. Bentuk-bentuk perantaraan yang dibayangkan Darwin tinggal bayangan semata-mata. Seorang ahli paleontologi, Derek Ager, mengakui fakta ini walaupun beliau seorang ahli evolusi. Pada kesimpulannya, apabila kita meneliti rekod fosil secara terperinci, sama ada di peringkat peraturan atau spesies, kita akan tetap mendapati bahawa kemunculan sesuatu kumpulan adalah secara tiba-tiba setelah pupusnya sekumpulan yang lain dan bukannya melalui proses evolusi yang perlahan. Stratum tertua bumi dalam mana tertanamnya fosil makhluk hidup ialah Cambrian yang dianggarkan berusia 500 hingga 530 juta tahun. Di dalam stratum yang lebih tua daripada Cambrian, tiada makhluk hidup kecuali organisma ekasel yang telah ditemui. Dalam era Cambrian, walau bagaimanapun, banyak spesies yang berlainan muncul dengan tiba-tiba. Lebih daripada 30 spesies invertebrata seperti ubur-ubur, tapak Sulaiman, trilobite dan siput telah muncul dengan tiba-tiba. Hidupan ini mempunyai sistem jasad yang kompleks, contohnya sistem peredaran dan organ yang amat kompleks. Sebagai contoh, mata trilobite terdiri daripada ratusan sel yang menyerupai sarang lebah madu. Setiap satunya mempunyai sistem lensa kembar. Sememangnya, ia satu reka bentuk yang mengagumkan. Ia merupakan mata yang pertama di dunia dan ini jelas menafikan dakwaan Darwin bahawa hidupan berevolusi daripada yang amat primitif ke yang lebih kompleks. Lagipun, struktur ala sarang lebah madu trilobite telah hidup sejak 530 juta tahun tanpa melalui sebarang perubahan. Serangga moden seperti lebah dan pepatung mempunyai struktur mata yang sama. Begitu juga trilobite.
Menurut teori evolusi, spesies mestinya berevolusi daripada bentuk-bentuk yang telah wujud terlebih dahulu. Namun, tiada bentuk hidupan kompleks yang lain yang diketahui telah wujud sebelum trilobite dan spesies lain dalam era Cambrian. Spesies Cambrian wujud dengan tiba-tiba tanpa keturunan. Seorang penyokong teori evolusi yang terkenal, iaitu ahli zoologi Inggeris Richard Dawkins, telah membuat pengakuan dalam hal ini seperti berikut. Seolah-olah spesies Cambrian wujud tiba-tiba tanpa sebarang sejarah evolusi. Situasi ini sudah tentu menyangkal teori evolusi berikutan penulisan Darwin di dalam The Origin of Species. Sekiranya pelbagai spesies dari genus atau rumpun yang sama telah wujud sebagai hidupan secara serentak, ini akan mengakhiri teori keturunan yang menyaksikan perubahan melalui pemilihan semula jadi. Ancaman hebat ini yang ditakuti Darwin datang dari era Cambrian yang memperlihatkan permulaan rekod fosil. Setelah era Cambrian, spesies yang hidup sentiasa muncul dan pupus dengan tiba-tiba sambil mengambil bentuk yang penuh. Fosil utama seperti ikan dan amfibia, reptilia, burung dan mamalia, serta ratusan dan ribuan spesies yang berlainan di kalangannya muncul dengan tiba-tiba sambil menampakkan struktur yang berlainan. Tidak terdapat satu pun bentuk peralihan antara mana-mana kumpulan, sebagaimana yang dibayangkan ahli evolusi. Fakta ini jelas membuktikan bahawa semua jenis yang asas telah dicipta secara berasingan oleh Tuhan. Ahli paleontologi evolusi Mark Zanecki telah mengakui fakta ini seperti berikut. Rekod fosil merupakan masalah besar dalam usaha membuktikan teori tersebut. Rekod ini tidak pernah menunjukkan kesan kelainan perantaraan hipotesis Darwin. Sebaliknya, spesies telah muncul dan pupus dengan tiba-tiba, dan anomali ini telah memperhebatkan perdebatan bahawa setiap spesies telah dicipta Tuhan. Lagipun tiada apa-apa perbezaan di antara fosil yang berusia ratusan juta tahun dengan keturunannya yang moden. Sebagai contoh, ikan jerung yang berusia 400 juta tahun dan ikan jerung yang moden mempunyai struktur yang serupa. Begitu juga tiada apa-apa perbezaan di antara semut yang berusia 100 juta tahun, pepatung yang berusia 135 juta tahun, kura-kura yang berusia 100 juta tahun, dan kelawar yang berusia 55 juta tahun dengan spesiesnya yang moden. Maknanya, semua jenis hidupan telah dicipta Tuhan, tidak melalui sebarang evolusi selepas penciptaannya. Sebaliknya, beberapa fosil yang telah dianggap sebagai bentuk-bentuk peralihan oleh ahli evolusi kemudiannya didapati tidak seperti apa yang dianggap. Salah satu daripada bentuk-bentuk peralihan terpenting yang diperkatakan itu ialah fosil ikan yang dipanggil coelacanth. Selama bertahun-tahun lamanya, ahli evolusi telah mendakwa bahawa makhluk ini yang hanya diketahui di dalam rekod fosil mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan haiwan daratan. Mereka mendakwa bahawa ia mempunyai kaki serta paru-paru yang primitif. Dakwaan ahli evolusi tentang coelacanth telah dimajukan sebagai fakta saintifik yang cukup meyakinkan dan lukisan imajinasi yang menggambarkan haiwan yang sedang keluar dari air ke daratan telah menghiasi halaman buku-buku teks.
Ahli evolusi terkejut apabila seekor ikan yang mirip coelacanth yang telah pupus itu berjaya ditangkap di Lautan Hindi pada 1938. Barulah disedari bahawa ikan tersebut tiada bezanya dengan ikan yang kita lihat pada hari ini. Berbeza dengan apa yang didakwa ahli evolusi, coelacanth tidak mempunyai kaki mahupun paru-paru yang primitif. Apatah lagi, makhluk coelacanth yang sepatutnya berhijrah dari air ke daratan rupa-rupanya tidak lain daripada seekor ikan yang hidup di dalam lautan yang dalam, yang tidak pernah menghampiri 180 meter dari permukaan lautan. Satu lagi bentuk peralihan yang telah diperkatakan ialah fosil burung yang dipanggil Archaeopteryx. Untuk berdekad lamanya, ahli evolusi telah mendakwa bahawa ia makhluk perantaraan reptilia dan burung. Namun, set fosil Archaeopteryx yang ditemui dalam 1992 telah menunjukkan bahawa makhluk tersebut mempunyai sternum, iaitu tulang dada yang menolong otot membuat penerbangan. Ini membuktikan bahawa haiwan ini ialah burung yang terbang dengan cukup sempurna. Dakwaan ahli evolusi tentang kuku tajam pada kepak Archaeopteryx juga gagal setelah struktur yang sama terdapat pada burung moden seperti burung helang. Disebabkan ciri-ciri yang sama inilah, salah seorang daripada pembela teori evolusi yang terkemuka iaitu ahli paleontologi Harvard, Stephen J. Gould, terpaksa mengakui bahawa Archaeopteryx tidak boleh dianggap sebagai bentuk peralihan. Apabila kita meneliti struktur haiwan dari kumpulan yang berlainan, kita akan mendapati bahawa proses evolusi tidak mungkin telah berlaku padanya. Sebagai contoh, adalah mustahil bagi seekor ikan yang mempunyai sistem pernafasan, sistem hembusan, struktur otot dan metabolisme yang direka khas untuk hidup di dalam air bertukar menjadi haiwan lautan hanya dengan melangkah keluar dari air. Kumpulan-kumpulan hidupan daratan juga berbeza di antara satu sama lain. Ahli evolusi mendakwa bahawa burung berevolusi daripada reptilia melalui mutasi rambang. Namun reptilia berdarah sejuk dan burung pula berdarah panas. Tubuh burung diliputi struktur bulu pelepah yang kompleks, sementara tubuh reptilia diliputi sisik yang langsung tidak serupa bulu pelepah. Burung mempunyai sistem paru-paru yang tidak sama dengan haiwan daratan yang lain. Sifat aerodinamik kepak burung tidak dapat diterangkan evolusi sama sekali. Kepak tidak mungkin terbentuk perlahan-lahan, sebagaimana yang telah didakwa ahli evolusi, kerana kepak yang terbentuk separuh tidak akan menolong, malah membunuh burung tersebut. Ahli evolusi juga mendakwa bahawa beberapa jenis reptilia telah bertukar menjadi mamalia. Namun, kedua-dua kumpulan yang hidup ini terlalu jauh berbeza di antara satu sama lain. Reptilia bertelur, manakala mamalia melahirkan anak. Tubuh mamalia pula diliputi bulu. Lainlah reptilia yang diliputi sisik. Mekanisme laktasi adalah unik bagi mamalia dan ahli evolusi tidak dapat menerangkan asal-usulnya. Kerana terpaksa berdepan dengan realiti yang dibuktikan rekod fosil, ahli evolusi telah menumpukan perhatian mereka kepada dakwaan bahawa manusia berevolusi daripada makhluk yang berupa beruk. Sebanyak 6,500 jenis spesies beruk telah wujud setakat ini dan sebilangan besar daripadanya telah pun pupus. Tengkorak beruk yang telah pupus ini, biar besar maupun kecil, telah dijadikan sumber utama ahli evolusi dalam mengeksploitasikan imajinasi mereka. Dengan menyusun tengkorak spesies beruk yang telah pupus ini dari yang terkecil sehinggalah ke yang terbesar dan dengan menambahkan beberapa tengkorak kepunyaan kaum yang telah pupus kepada siri tersebut, ahli evolusi telah mereka-reka senario evolusi manusia.
Peranan paling penting senario ini ialah untuk menerangkan spesies beruk yang dipanggil Australopithecus. Fosil Australopithecus yang pertama telah ditemui dalam 1924 oleh seorang ahli paleontologi yang bernama Raymond Dart. Semenjak itu, ahli evolusi telah mendakwa bahawa spesies beruk ini, namanya yang bermaksud beruk selatan, ialah makhluk berupa manusia. Namun, apabila rangka Australopithecus dan chimpanzee dibandingkan, tidak terdapat perbezaan penting di antara kedua-duanya. Dalam menghadapi fakta ini, ahli evolusi telah membuat hipotesis bahawa Australopithecus berjalan dengan tegap, tidak seperti beruk yang lain. Namun, dua orang jurnalis yang terkemuka di dunia, Lord Sully Zuckerman dan Charles Oxford, telah menyangkal dakwaan ini. Secara ringkasnya, Australopithecus yang dikatakan asal-usul manusia oleh ahli evolusi sebenarnya ialah spesies beruk yang telah pupus. Sebaliknya pula, fosil yang diberikan klasifikasi imajinasi oleh ahli evolusi seperti Homo erectus, Homo ergaster atau Homo sapiens archaic sebenarnya ialah milik bangsa manusia yang berlainan. Apabila fosil ini diperiksa, rangkanya pada dasarnya didapati sama seperti tubuh manusia yang hidup pada hari ini. Perbezaan yang wujud cuma perbezaan struktur di dalam tengkorak. Namun perbezaan sebegini didapati pada bangsa manusia yang hidup di dunia pada hari ini. Ahli paleontologi evolusi yang terkenal, Richard Leakey, mengakui bahawa perbezaan di antara tengkorak yang diklasifikasikan sebagai Homo erectus dengan manusia moden cuma dari segi ras. Perbezaan ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan perbezaan di antara bangsa manusia moden yang dipisahkan secara geografi. Cuma tinggal satu cara untuk mempertahankan teori evolusi daripada fakta-fakta saintifik ini, iaitu propaganda. Senario evolusi manusia yang tidak berasas disalurkan kepada orang awam melalui lukisan imajinasi yang muncul di dalam terbitan-terbitan ahli evolusi. Lukisan-lukisan ini memaparkan makhluk berbulu dengan ciri-ciri separa beruk serta motif ala manusia. Tanggapan diberi bahawa bentuk peralihan separa manusia, separa beruk ini pernah hidup suatu ketika dahulu. Dari masa ke semasa, lukisan yang memaparkan hidupan sosial makhluk ini dihasilkan. Lukisan-lukisan yang memesongkan ini diperkenalkan mengikut aturan yang tertentu supaya senario evolusi manusia akan tertanam di dalam minda masyarakat. Bahkan penerbitan saintifik yang paling terkemuka sentiasa memaparkan muslihat yang dipanggil penyusunan semula serta lukisan-lukisan silsilah keluarga sumber inspirasi mereka. Kebolehan ahli evolusi berimajinasi bukan sahaja terhad kepada lukisan fiksyen dan model. Mereka seterusnya telah membuat penggambaran yang memperlihatkan lakonan makhluk rekaan separa manusia dan separa beruk. Namun, kesemua ini cuma dongeng belaka. Bukti yang diperolehi cuma serpihan-serpihan tengkorak yang sukar dipercayai. Rambut, kulit, hidung, telinga, bibir dan lain-lain ciri pada wajah makhluk hidup tidak boleh ditentukan melalui sisa-sisa tulang. Ahli evolusi telah mereka tisu lembut ini yang langsung tidak meninggalkan apa-apa kesan di dalam fosil untuk membuktikan teori mereka dan menghasilkan penyusunan semula imajinasi di dalam bengkel mereka. Ernest Hutton dari Universiti Harvard berkata bahawa lukisan-lukisan ini tidak mempunyai nilai saintifik.
Dengan memodelkan tengkorak neodental, anda boleh mengukir ciri-ciri cimpanzi atau raut wajah seorang ahli falsafah. Pengembalian jenis-jenis manusia primitif ini tiada nilai saintifik, kalau ada pun sedikit, dan ini pasti akan memesongkan pemikiran awam. Ahli evolusi telah mengkaji subjek ini dengan begitu mendalam sehingga kan mereka sanggup mengukir wajah yang berbeza-beza ke atas tengkorak yang sama. Ketiga-tiga penyusunan semula yang berlainan tersebut yang dibuat untuk fosil yang dipanggil Ensanthripus ialah satu contoh yang terkenal yang menunjukkan betapa kerapnya ahli evolusi menghasilkan wajah palsu ini. Ahli evolusi tidak sahaja menghasilkan lukisan serta model yang memesongkan ini, bahkan mereka dengan sengaja telah melakukan penipuan. Yang paling terkenal antara penipuan tersebut ialah fosil Piltdown yang telah diperkenalkan di England pada 1912 oleh seorang ahli evolusi yang bernama Charles Dawson. Fosil ini dipersembahkan sebagai bentuk peralihan yang paling penting di antara beruk dan manusia dan telah dipamerkan di muzium selama lebih daripada 30 tahun. Pakar-pakar yang mengkaji semula fosil tersebut pada 1949 telah mendapatinya satu penipuan apabila ia didapati telah dihasilkan dengan mencantumkan rahang orang utan dengan tengkorak manusia. Satu lagi bentuk peralihan perantaraan yang direka ahli evolusi ialah manusia Nebraska. Ianya telah direka dalam tahun 1922 berdasarkan sebatang fosil. Ahli evolusi tidak ketinggalan dalam menggelarkan ia dengan nama Latin iaitu Hesperopithecus harolcucci dan dalam menghasilkan lukisan imajinasi yang berkaitan dengannya. Tidak lama selepas itu, gigi tersebut yang telah menjadi sumber inspirasi manusia Nebraska didapati adalah kepunyaan seekor khinzir. Banyak lagi tengkorak fosil yang lain yang telah dipersembahkan sebagai bukti penting evolusi gagal satu demi satu. Manusia Neanderthal telah dimajukan dalam 1856, disingkirkan dalam 1960. Manusia Piltdown telah dimajukan dalam 1912, disingkirkan dalam 1953. Manusia Zinjanthropus telah dimajukan dalam 1959, disingkirkan dalam 1960. Manusia Ramapithecus telah dimajukan dalam 1964, disingkirkan dalam 1979. Meskipun dengan pendedahan fakta-fakta ini, tengkorak-tengkorak ini telah ditunjukkan kepada orang awam melalui media dan buku teks, seolah-olah ianya ialah fakta saintifik. Di kebanyakan negara, majoriti masyarakatnya menganggap evolusi sebagai fakta yang sahih. Sebahagian besar daripada bukti evolusi ini yang telah disingkirkan ahli evolusi sendiri masih dipersembahkan kepada para pelajar melalui buku teks yang menggambarkannya sebagai asal-usul manusia. Malah kebenaran yang cuba disangkal dan diselindungi ahli evolusi telah pun didedahkan. Spesies telah muncul secara tiba-tiba dan dengan sempurna di bumi. Maka semestinya ia telah dicipta. Maha Pencipta tersebut yang memerintah keseluruhan alam telah mencipta pelbagai jenis makhluk dengan ciri-ciri yang unik dan sempurna. Maha Pencipta tersebut ialah Allah, Tuhan yang satu. Dialah Tuhan langit dan bumi dan segala-galanya.